Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa wala. Kita masuk kepada tajuk yang ketiga daripada perbincangan tentang adillatus syar'i, dalil syarak, iaitu dalil yang ketiga ialah ijma'. Kata pengarang rahimahullah, ta'riful ijma'. Al-ijma'u fil lughati al-azmu was-tasmimu 'ala syai'. Ijma' pada bahasa ialah azam, keazaman dan kesungguhan, keazaman untuk melakukan sesuatu. Wa minhu qauluhu alaihi salatu wassalam. Daripada makna ini kita boleh faham makna ini dalam hadis Nabi sebagaimana penggunaannya dalam hadis Nabi SAW, la siyama liman lam yujammi'is siyama minal lail. Tidak ada puasa, yakni puasa wajib tidak sah kecuali bagi orang tidak sah liman lam, bagi yang tidak mensungguhkan niat puasa pada waktu malam. Jadi di sini malam yujammi' iaitu asal daripada kalimah yang berakar daripada kalimah jama'ah ataupun ijma' ni, ajma'ah ni. Jadi di sini pada mempunyai akar kalimah yang sama, memberi makna apa? Memberi makna azam dan kesungguhan tasmim. Maksudnya tidak dikira puasa wajib bagi orang yang tidak menyungguhkan niat puasa pada malam hari. Menunjukkan pada puasa-puasa wajib ini disyaratkan untuk berniat pada malam hari. Ai lam ya'zim alaihi, iaitu tidak berazam untuk puasa pada malam hari. Wa yuqalu, dan dikatakan ajma'a fulanun 'alal amri, telah ijma' seseorang si fulan itu atas satu perkara, ai azama alaihi, maknanya dia bersungguh di atasnya, wa sammama, dan dia berkehendak dan mempunyai kesungguhan, bulat hati untuk melakukan perkara itu. Wa min ma'nahu aidan, di antara maknanya juga kita dapati ijma' dengan makna al-ittifaq, persepakatan. Wa minhu qauluhu ta'ala, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ajmi'u, maka hendaklah kamu bersepakat akan suruhan kamu dan juga syuraka'akum, rakan-rakan, kawan-kawan sekutu kamu. Jadi di sini ajma'a dengan makna ittifaq, al-ittifaq. Wa yuqalu, dan dalam penggunaan bahasa juga orang Arab berkata ajma'al qaumu 'ala kadza, telah ijma' satu kaum atas demikian, dengan maksud apa? Ai ittafaqu alaih, mereka sepakat di atasnya, ma'al azmi wat tasmim, dengan keadaan ada keazaman dan kesungguhan. Wa huwa bihadzal ma'na, dan dia dengan makna ini la yutasawwaru husuluhu illa man akthara, la yatasawwaru husuluhu illa, tidak dapat ditasawurkan terhasilnya illa man akthara min wahid, orang yang lebih daripada seorang. Dia tidak tasawur. Bila kata sepakat ini, tentulah benda itu tak akan berlaku kecuali lebih pada seorang. Kalau seorang tak panggil bersepakat, dia nak sepakat dan setuju dengan siapa, mestilah makna ada lebih daripada seorang. Bi khilafil makna al-awwal, lain dengan makna pertama, ijma' dengan makna al-azm wa tasmim ini boleh berlaku pada seorang saja. Makna kalau seorang pun, kalau kesungguhan dengan makna al-azm wa tasmim boleh berlaku dengan diri seorang, tapi dengan makna ittifaq melazimi bahawa ada lebih daripada seorang. Okey, if yasihu min al-wahid, kerana sah ijma' dengan makna azam dan tasmim daripada seorang. Okey, itu makna ijma' pada bahasa. Yang kita nak ialah pada istilah. Wa fi istilahil usuliyyin, pada istilah ulama usul, al-ijma' huwa ittifaqul mujtahidin min al-ummatil islamiyah. Ijma' ialah ittifaq para mujtahid daripada umat Islam. Fi asri minal usur, pada mana-mana zaman daripada zaman-zaman, ala hukmin syar'iyyin, di atas hukum syarak, ba'da wafatin Nabi SAW, selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Jadi ittifaq tu apa? Ijma' tu apa? Ialah persepakatan ulama mujtahid umat pada mana-mana zaman, mana-mana zaman daripada zaman-zaman setelah kewafatan Nabi SAW, mereka ijma' ala hukmin syar'i, atas sesuatu hukum syarak. Wa yanbani ala ta'rifil istilahi ma ya'ti, dan terbina di atas ta'rif istilahi ini perkara berikut. Pertama, ittifaqu. Sekarang ni apa yang dibuat oleh pengarang ialah dia cuba menghuraikan dan mensyarahkan ta'rif.
Okey, daripada itu dapat difahamkan beberapa perkara. Pertamanya, ittifaqu ghairul mujtahidin la yu'taddu bihi. Persepakatan lain daripada ulama mujtahid tidak dipakai, tidak dikira. Kalau orang bukan mujtahid bersepakat mengatakan hukumnya begini-begini, ini tak boleh kira, tak boleh sepakat. Bersepakat, kita katakanlah para guru menyatakan ijma' ialah begini-begini, ini tak boleh guru ataupun cikgu ataupun apa bersepakat para pekerja awam, pekerja swasta, tak dikira. Yang dikira ialah persepakatan para mujtahid. Persepakatan pada sebab apa? Dia melibatkan hukum syarak. Wal mujtahidu. Okey, siapakah mujtahid itu? Huwa man qamat fihi malakatu istinbatil ahkam. Orang yang mempunyai pada dirinya malakatu istinbatil ahkam, kemampuan untuk mengistimbatkan ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah, mengistimbatkan hukum syarak daripada dalil syarak yang tafsili. Waqad summiya bil faqih, dan kadang-kadang kita panggil mujtahid ni dengan al faqih, orang yang faqih. Kama yusamman mujtahidun, sebagaimana dipanggil para mujtahid ini bi ahlil halli wal aqli. Dipanggil dengan ahlil halli wal aqli, ahli yang layak untuk menghurai dan mengikat. Ini istilah yang biasa digunakan terutamanya pada melibatkan tentang hukum pentadbiran ataupun pengurusan negara ni. Biasanya negara, kalau dalam sistem khilafah dulu, ada golongan-golongan yang jadi penasihat kepada khalifah ini. Majlis syura ni dipanggil ahlul halli wal aqli, ahli yang layak menghuraikan dan mengikat. Maksudnya mereka inilah yang dirujuk untuk menentukan keputusan. Atau dinamakan juga bi ahli ra'yi wal ijtihad. Dinamakan juga gelaran mujtahid itulah. Au bi ulama'il ummah, ataupun dinamakan ulama ummah. Jadi pada pengistilahan ni ada beberapa istilah yang kadang-kadang memberi makna merujuk pada mujtahid. Tapi ada kadang-kadang dia tidak merujuk pada mujtahid mutlak, dia merujuk kepada pengkhususan. Contoh faqih. Faqih ni kadang-kadang dia merujuk kepada orang yang faqih dalam bidang dan mazhab itu. Tapi boleh jadi dia tidak sampai pada martabat mujtahid. Itu bergantung kepada konteks ayat dan penggunaannya lah. Amma ghairul mujtahid, adapun yang bukan mujtahid, fahuwa man la yamlikul qudrata ala istinbat, iaitu orang yang tidak memiliki kemampuan untuk istinbat. Kal ami, seperti orang awam. Awil ladzi la ilma lahu bil umuri syar'iyyah, ataupun orang yang tak ada ilmu tentang perkara syarak. Wa in kana aliman bi fannin, walaupun dia itu alim dengan satu bidang. Contoh, dia alim bidang kedoktoran tapi dia bukan tak alim bidang syariat, dia tidak dianggap mujtahid lah. Au ilmin akhar, ataupun ilmu lain katibbi, seperti perubatan wal handasah, engineering masalan dan seumpamanya. Dia ahli bidang dia tapi dia tidak dianggap mujtahid. Ataupun pilot kapal terbang, dia ahli dalam bidang dia, dia bukan ahli dalam bidang syariat kalau dia tidak mengaji dan tidak mempunyai syarat-syaratnya. Okey, itu yang pertama. Thaniyan, wattifaqul mujtahidin yuradu bihi ittifaqu jami'il mujtahidin. Ittifaq ulama mujtahid maksudnya ittifaq sekalian para mujtahid. Itu baru dianggap sebagai ijma'. Fala yakfi ijma'u ahli Madinah, maka tidak memadai persepakatan ahli Madinah saja. Atau ahlul haramain, ataupun ahli haramain Mekah Madinah, Makkah wal Madinah. Atau ijma'u ta'ifatin muayyanah, ataupun ijma' sekumpulan tertentu saja. Ijma' ulama Syafi'i saja, tidak dikira ijma' pada istilah ni. Fala yu'addu wahidun min hadhihi al-ijma'at, tidak dikira satu pun daripada ijma' ini. La yu'addu al-ijma'a al-istilahiyya al-maqsud, tidak dikira sebagai ijma' pada istilah yang kita maksudkan perbincangan ini. Wa mukhalafatul wahid tadur. Mukhalafatu, menyalahi seorang saja daripada ulama mujtahid itu, dia itu tudirru, memudaratkan. Tudirru, dia memudaratkan, makna apabila ada seorang saja yang mukhalafah, yang tidak menepati atau tidak setuju dengan ramai-ramai itu, tudirru. Mukhalafah itu memberi mudarat, dengan maksud tidak berlaku ijma'. Dia mesti kena semua sekali setuju. Andai kata seorang tak setuju, maka tak berlaku ijma'. Fala yan'aqidu ma'ahal ijma', tidak akan terhasil berserta mukhalafah itu oleh ijma'. Wa hadha ala ra'i jumhur usuliyin, ini pandangan jumhur ulama usul. Wa qala al-ba'du, berkata sebahagian mereka, la tadurru, tidak mudarat oleh
mukhalafatul wahid, menyalahi seseorang, aulithnain, dua ataupun tiga. Tidak mudarat oleh menyalahi seseorang, dua orang atau tiga orang, tidak mudarat. Tidak mudarat maknanya lagi mana ramai cuma beberapa orang saja yang mukhalafah, tidak menyalahi, itu tidak memberi mudarat. Okey. Kemudian katanya wa dhahaba ba'dun akharu, dan berpandangan sebahagian yang lain ila anna ittifaqal aktsari, bahawa persepakatan ramai itu, wa illam yakun ijma'an, walaupun bukan ijma', illa annahu yu'tabar, tetapi dia dianggap yu'tabaru hujjatan, dianggap sebagai hujjah, yalzamu ittiba'uha, yang melazim oleh mengikutnya. Dia kata walaupun kalau persepakatan itu ramai, walaupun tidak dikira ijma' pada istilah, tapi dia itu dianggap hujjah yang perlu kita ikut. Lianna ittifaqal aktsarina, kerana persepakatan ramai, yush'iru, memberi isyarat, memberi tanda, bi annal haqqa ma'ahum, bahawa kebenaran itu bersama mereka, wa anna hunaka dalilan qati'an, dan bahawa di sana ada dalil yang putus, aw rajihan, ataupun yang berat, da'ahum ila ittifaq, yang membawa dan mendorong mereka untuk bersepakat itu, idh yanduru, kerana peliklah, fil adati, pelik pada adat, an yakuna dalilun mukhalif, bahawa dalil pihak yang menyalahi itu huwa rajih. Bila ramai sepakat pada satu hukum, tiba-tiba ada seorang atau dua orang tak sepakat, jadi pelik sangatlah seorang dua orang ni dalil mereka lebih kuat. Tentulah yang ramai ni dalil mereka lebih kuat daripada orang yang tak ramai tadi. Itu pada ghalibnya lah. Lepas tu kata yang dulu kadang-kadang lah, kerana kadang-kadang pelik pada adat bahawa dalil golongan yang menyalahi itu lebih kuat daripada golongan yang ramai. Okey, apa kata Syekh kita? Wallazi narahu, dan apa yang kami pandang, kami lebih dekat pada kami, ala muqtadah ta'rif, mengikut kepada ta'rif itu, annal ittifaqa yajibu an yashmala, bahawa kesepakatan itu wajib an yashmala jami'al mujtahidin, wajib merangkumi sekalian para mujtahid. Bila kata ijma' mesti semua mujtahid, bila istithna, tanpa ada pengecualian. فإذا خالف البعض bila menyalahi sebahagian, walau kana wahidan, walaupun sebahagian tu seorang, fala ijma', maka tak boleh didakwa hukum tu ijma'. Wa haitsu la ijma', sekira-kira tidak berlaku ijma', fala hujjata, maka tidak dikira hujjah, wala ilzama fi ittiba', dan tidak ada kemestian pada ikut. Tak boleh, maknanya tak boleh kita nak paksalah, sebab lagi mana ada keberangkalian dan pandangan lain. Lianna al-kathrata laysat dalilan qati'an 'ala as-sawab, kerana ramai itu bukan dalil yang memutuskan atas benarnya. Tak mesti ramai itu benar. Faqad yakunu ma'ahal khata', boleh jadi bersama mereka itu ada kesalahan, silap, kathrah tapi silap. Wa yakunu as-sawab ma'al qillah, dan jadilah kebenaran itu bersama yang sedikit. Namun qad yusta'nasu, kadang-kadang yusta'nasu, diambil isti'nas ni boleh diambil keserasian atau kemunasabahan, boleh diisti'naskan, kita buat dalil sampingan, bi ra'yil aktsarin, dengan pandangan orang ramai, pandangan ulama yang ramai, fayu'khadhu bi'tibarihi, maka diambil i'tibar sebagai ra'yan ijtihadiyan, kita boleh anggaplah dia satu pandangan ijtihad, aula bil qabul, yang lebih aula untuk diterima. Dari segitu sajalah. Kerana apa? Kerana dapat kita istiqnah bila ramai tu, tentu dia tu paling kurang dia tu pandangan ijtihad. Pandangan ijtihad yang aula untuk kita terima, idza lam yatabayyan lana, apabila tidak nyata bagi kita, lam yatabayyan lana rujhanu dalilin mukhalif, oleh beratnya dalil pihak lawan. Sebagaimana pada kita tidak kuat dalil lawan tu, maka tentulah orang ramai ni dalil mereka lebih kuat. Thalithan, yang ketiga, wasyartu fil mujtahidin, syarat pada para mujtahid, an yakunu muslimin, mestilah mujtahid itu Islam. Li'anna al-adillata allati dallat ala hujjiyatil ijma',
kerana dalil yang menunjukkan tentang perhujahan ijma' afadat, memberi faedah, annal mujmi'in, bahawa orang yang berijma' itu yajibu an yakunu minal ummatil islamiyah, wajiblah dia daripada kalangan umat Islam, fadlan, lebih-lebih lagi, annal mawdu'al ijma', tajuk perbahasan ataupun fokus ijma' ini, perbincangan ijma'i tentang apa? Perbincangan anna mawdu'al ijma' umurun syar'iyyatun, ialah perkara-perkara syarak, taqumu 'alal aqidah, yang mana perkara ini berdiri di atas asas akidah, au tattasilu biha, ataupun bersambung dengan akidah, au tatafarra'u anha, ataupun bercabang, berakar bercabang daripada perkara akidah. Maka tak dapat tidak, mestilah yang melakukan ijma', yang menjadi orang yang berhak untuk dikira ijma'nya ialah di kalangan orang Islam saja. Orang kafir ijma' tentang suatu hukum tidak dikira. Rabi'an, yang keempat, ittifaqul mujtahidin, persepakatan ulama mujtahid, yajibu an yatahaqqaq, wajib dan mesti berlaku, tamaman, secara sempurna, fi lahzati ijtima'ihim, pada ketika mereka berhimpun, ala hukmil masalah, di atas hukum masalah tersebut. Jadi maknanya berlaku apabila berhimpun dan bersepakat tentang satu perkara, itu dah dikira berlaku ijma'. Fala yushtaratu inqiradul asri, tidak dikira selesainya zaman. Ini perbincangan dalam ulama usul, adakah ijma' itu dikira ijma' bila dah selesai zaman? Makna bila inqiradul asri, makna zaman tersebut telah mati sekalian mujtahid itu, baru kita anggap ijma' itu telah dikira ijma'. Sebab apa? Sebab boleh jadi sebelum mati belaka ulama-ulama pada kurun tersebut, boleh jadi mereka tarik balik apa yang mereka telah sepakati dulu. Jadi adakah disyaratkan mesti mati dan berlalu zaman tempoh tersebut baru ijma' itu dikira sah ataupun tidak? Jawapannya tidak. Ini memang ada perbincangan lah, tapi pandangan yang kita pilih ataupun jumhur mengatakan bahawa tidak disyaratkan mesti inqiradul asri, mesti selesai zaman tersebut. Ai la yushtaratu, apa maksudnya? Ai la yushtaratu mautul mujtahidin, tidak disyaratkan matinya para mujtahid, alladzina hasala bihimul ijma', yang telah hasil dengan mereka ijma'. Mereka yang melakukan ijma' dulu, adakah disyaratkan mati ke? Tak syarat. Makna bila berlaku ijma', berlakulah. Musirrina ala ijma'i, mereka ini kekal, musirrina, kekal berterusan di atas ijma' mereka. Wa ala hadha, maka di atas ini, la yadhuru ruju'ul ba'di, tidak mudarat oleh kembali, tarik balik. Rujuk ni makna kembali, tarik balik sebahagian mereka, an ra'yihi, tarik balik pandangannya. Bila tiba-tiba mereka dah sepakat, kemudian lepas tu mereka tarik balik tu tidak terpakai dah. Apabila berlaku saja kesepakatan, maka itu telah dikira ijma'. Wala zuhuru, ai wala yadhuru zuhuru mujtahidin akharu, tidak mujtahidin akhara, tidak mudarat juga lahirnya, nyatanya mujtahid lain. Adakah bila ada mujtahid baru kita kena kira juga pandangannya? Tak, tidak mudarat pun kalau selepas mereka katakanlah kita katalah 550 orang ni lah, 50 orang ulama ni ijtihad dan sepakat pada satu hukum. Kemudian zaman mereka tak habis lagi, datang mujtahid baru, adakah mesti dikira juga dia tu? Tidak mudarat pun kalau lahir ataupun nyata selepas itu mujtahid yang baru. Lam yakun waqtal ijma', yang dia tu belum ada ketika waktu berlaku ijma'. Bila dah berlaku ijma' itu kira berlangsung dan sah. Walaupun selepas pada itu datang mujtahid baru sekalipun, tak terpakai dah. Kira dah berlaku ijma' lah. Tidak boleh membatalkan ijma' yang telah berlaku. Jadi kata tidak, wala zuhuru ai wala yadhuru zuhuru mujtahidin akhara, tidak ada tidak memberi mudarat oleh lahirnya, zahirnya mujtahid baru, mujtahid lain, lam yakun waqtal ijma', yang tidak ada pada waktu ijma', wa yukhalifu ma ajma'u alaih, dan dia mujtahid yang satu lagi tadi menyalahi apa yang diijma'kan, maka tak terpakai pandangan hak baru tadi. Bila berlaku ijma' itu telah sah, tidak dapat membatalkannya oleh datangnya yang lain.
Wa qala ba'dul usuliyin, berkata sebagian ulama usul, yushtaratu inqiradul asri. Ni pandangan yang kedua lah. Ada sebagian ulama usul mensyaratkan mesti inqiradul asri, habis zaman tersebut, li tahakkukil ijma', untuk menjadi pasti dan confirmnya ijma'. Idh rubbama yarji'ul ba'du an ra'yihi, kerana boleh jadi sebahagian akan tarik balik pandangannya. Warrajihu, pandangan rajih, ma qalahul awwalu, apa yang berkata oleh pertama, maknanya tidak disyarat inqiradul ijma', inqiradul asri, wala adamu zuhuri mujtahid akhar. Gitu. Li'anna al-adillata ala hujjatil ijma', kerana dalil yang menunjukkan penghujahan ijma' la tujibu inqiradul asri, tidak mewajibkan terhabisnya zaman. Wa inna ma tushtaratu, hanya saja disyaratkan dalil tashtaritu baca. Wa inna ma tashtaritu, hanya mensyaratkan, dalil-dalil itu hanya tashtaritu ittifaqahum faqat, hanya mensyaratkan mereka ini bersepakat sahaja. Famata hasala ittifaqu, bila mana terhasilnya persepakatan, min mujtahidil asri, daripada para mujtahid zaman tersebut, ala hukmil hadithah, di atas hukum sesuatu kes yang berlaku, faqad wujidal ijma', sungguhnya telah berlakulah ijma', walazimat tiba'u, dan wajib ikut, walam yu'addu qabilan, walam ya'ud qabilan, dan tidaklah dia mampu menerima linaqdi, menerima pembatalan. Lam ya'ud qabilan linaqdi, tidak mampu menerima pembatalan, tak boleh nak terima batal dah. Biruju'il ba'di, dengan kembalinya sebahagian, ar-ra'yihi, daripada pandangannya. Au bi zuhuri mujtahidin akhara, ataupun dengan lahirnya, zahirnya mujtahid lain. Wa ra'yun akharu, ataupun lahirnya baginya, au ra'yin, au zuhuri ra'yin akhar, ataupun nyatanya pandangan lain. Jadi bila dah berlaku, maka ijma' kira sah. Yang kelima, wa yushtaratu an yakuna ittifaqul mujtahidin ala hukmin syar'i, disyaratkan bahawa ittifaq ulama mujtahid itu ialah pada hukum syarak, kal wujubi, seperti kewajipan, wal hurmah, perharaman, wan nadbi, sunat, wa nahwi dhalika, dan seumpamanya. Amal ijma'atu ala mas'alatin ghairi syar'iyyah, adapun ijma' pada masalah yang bukan syariat, ka mas'alati riyadhiyah, seperti masalah riyadah, masalah riyadah, masalah senaman, exercise, au tibbiyah, ataupun ijma' berkaitan kedoktoran, perubatan, au lughawiyah, atau ijma' berkaitan bahasa, fala yakunu wahidun min hadhil ajami, tidak adalah satu daripada ijma' ini al-ijma' asy-syar'iyyal maqsudah, tidak dianggap ijma' syarak yang dimaksudkan pada perbincangan ini, tapi dia itu dikira ijma' dalam bidang dia lah. Contoh bahasa, telah ijma' ahli lughah kan, ijma' ulama' lughah dikira pada bidang lughah. Ijma' para doktor dikira pada bidang ni, tapi pada permasalahan hukum syarak, kita bincang usul fiqh ni, tidak dikira lah. Seterusnya, sadisan, yang keenam, al-ibratu bil ijma', yang dikira dengan ijma' maka ba'da wafatin nabi, iaitu yang berlaku selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Wa hadha ma yadhkuruhu kathirun minal usuliyin, inilah yang disebut oleh kebanyakan para ulama usul, fi ta'arifihim, pada ta'rif mereka, wa huwa makhtarnahu, itu apa yang pandangan yang kami pilih. Jadi pandangan pilihnya maksudnya berlaku ijma' hanya selepas kewafatan Nabi. Wa qala al-ba'du, berkata sebahagian ulama lain, laisa hadza bisyar, ini bukan syarat, fa yajuzu an yahsula ijma'un fi asri Nabi, sah untuk berlaku ijma' pada zaman Nabi, ala hukmil mas'alah, pada hukum suatu kes, satu peristiwa, wa yakunu daliluhu al-ijma'ah, dan jadilah dalilnya ijma' wa muwafaqatan Nabi, dan menepati Nabi SAW. Jadi pada pandangan kedua ni kata boleh berlaku ijma' zaman Nabi. Jadi bila hukum tu sabit, dia sabit dengan dua lah. Sabit dengan nas pada Nabi, satu, sunnah, yang kedua sabit dengan ijma'. Jadi ijma' tu seakan-akan kita kata dia dikira juga pada zaman Nabi. Lakin tapi kata Tuan Syekh kita, la nara hadzal ra'ya, kami tidak berpandangan pandangan ini, li'annahu biwujudin Nabi, kerana dengan adanya Nabi, la tadhharu hajatun lil ijma', tidak nyata hajat pada ijma'. Bila dah Nabi ada, kenapa nak ijma' lagi? Kembalilah kepada sumber itu. Nabi SAW mensyariatkan, Nabi juga ada hak untuk pensyariatan daripada pihak Allah SWT.
maka tidak berlaku ijma'. Li'anna al-ibrata biqauli Nabi, kerana yang dikira ialah perkataan Nabi. Wa muwafaqatuhu, dan muwafaqat Nabi ni fahuwa masdarul tashri', maka dia itu sunnah Nabi ni, Rasulullah itu sumber bagi persyariatan. Falau hasala ijma'un fi asrihi, kalau berlakulah ijma' pada zamannya, fa imma an yukhalifahu, sama ada ijma' itu menyalahi Nabi, wa imma an yuwafiqahu, sama ada pula dia akan menepati Nabi. Wa in khalafahu, kalaulah ijma' itu menyalahi Nabi, fala ibrata bi ijma'i, maka tidak diambil kira dengan ijma' tersebut. Ijma' tiba-tiba menyalahi Nabi, maka ijma' tertolak. Wa in wafaqahu, kalaulah ijma' itu menepati Nabi, kana al-ibratu bi muwafaqati, maka yang dikira ialah mengikut Nabi tu. Katakanlah ijma' itu menepati Nabi, maka sebenarnya menepati Nabi tu dalil, sunnah itu dalil. Wa ala hadha, maka di atas ini, la nara wajhan, kami tidak dapati ada satu munasabah mustasaghan yang memunasabahkan lil qauli, bagi pandangan biwuqu'il ijma', tentang berlakunya ijma' fi asri Nabi, pada zaman Nabi SAW. Walihadha, dari kerana itu, fala namilu ilai, kami tidak cenderung kepada pandangan ini. Jadi khulasahnya berdasarkan tarikh itu, di ijma' itu kita boleh khulasahkan ialah pertama, persepakatan para sekalian ulama mujtahid pada satu zaman daripada zaman-zaman setelah kewafatan Nabi SAW pada hukum syarak. Kemudian kita akan masuk sampai ini tentang hujiyatul ijma'. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.